Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Saifullah bin Kamrul Zaman, nombor metrik 054608. Jadi insyaAllah saya akan membuat sedikit pembentangan, iaitu pada tugasan pembentangan individu, iaitu tajuk konsep perbuatan hamba menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi seterusnya, konsep perbuatan hamba menurut Ahlussunnah wal Jamaah dibahagi kepada dua, iaitu kudrat Allah Ta'ala, iaitu di mana Allah menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Terusnya kudrat hamba. Kudrat hamba ialah maksudnya hamba itu memilih atau mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang hendak dilakukannya, dan dia mempunyai usaha untuk melakukannya. Seterusnya, bahagian af'al ibad, iaitu perbuatan hamba-hamba. Menurut Al-Ijbari, iaitu perkara yang berlaku bukan atas pilihan sendiri dan juga tidak melibatkan dosa dan pahala. Manakala ikhtiari pula adalah pergerakan atau sesuatu perbuatan di mana dilakukan secara ikhtiar atau secara sukarela, dan dilihat dari aspek perbuatan yang baharu, maka ia adalah satu perkara yang mumkinat, iaitu perkara yang harus. Di samping itu juga ianya adalah sama dengan perbuatan gementar yang berlaku secara terpaksa, iaitu sifat gementar. Jika harus berlaku, misalnya kudrat Allah boleh berkuasa, hanya adalah salah satu dari kedua perbuatan ini sahaja. Sesuatu yang berlaku atas kemahuan sendiri adalah melibatkan pahala dan dosa. Seterusnya kita pergi kepada pahala dan dosa menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriktikad secara sederhana, dan Ahlussunnah wal Jamaah menganggap manusia yang berbuat baik akan mendapat pahala, dan yang sebaliknya iaitu melakukan dosa akan mendapatkan ganjarannya. Tetapi manusia sendiri mempunyai pilihan terhadap apa jua yang dilakukannya, sama ada itu perkara yang baik ataupun buruk, kecuali dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari segi konsep syurga dan neraka pula, Ahlussunnah wal Jamaah percaya bahawa balasan baik akan dimasukkan, balasan baik yang dilakukan oleh seseorang akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala balasan dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi mereka berpegang pada pendapat urusan syurga dan neraka adalah urusan Allah semata-mata, qada dan qadar. Jadi Allah SWT menentukan segala takdir dan qada, namun Allah juga memberi manusia akal, pertimbangan akal untuk berikhtiar dan dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, kata Imam Al-Ghazali, mustahil Allah bertakluk perbuatan terpaksa, tetapi perbuatan ikhtiar itu sama sahaja dengan perbuatan terpaksa. Dari aspeknya merupakan perkara yang harus. Jikalau begitu, ia akan boleh menimbulkan perkara-perkara yang mustahil yang lain, seperti sekiranya Allah menghendaki supaya perbuatan tangan seorang hambanya tidak bergerak, sedangkan hamba ini menghendaki supaya tangannya bergerak. Jadi keputusannya adalah sama ada pergerakan itu berlaku dan diam juga berlaku, disebabkan semata-mata ada Allah hendak diam. Allah hendak menghendaki hamba itu diam, manakala hamba juga menghendaki untuk melakukan suatu pergerakan, maka berlakulah kedua-dua atau perbuatan itu tidak wujud sama sekali. Seterusnya, Imam Ghazali dia berkata, ia membawa kepada makna yang wujud, iaitu yang gerak dan diam sekaligus, atau tidak menjadi apa-apa dalam keadaan sesuatu. Keadaan tangan yang tidak bergerak, tidak diam, membawa makna kedua-dua kudrat itu adalah batil, iaitu tidak berfungsi. Jadi ini ada gambaran secara mustahilnya. Disebabkan ini, kudrat ini ialah terhasilnya benda-benda atau perkara-perkara yang ditakdirkan berlaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menerima kesannya atau kewujudannya. Kesimpulannya adalah manusia atau setiap manusia mempunyai kebebasan berkehendak, namun kebebasan tersebut tidak akan mampu dicapai tanpa sifat iradah dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menciptakan manusia dengan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka ingin lakukan, apa yang mereka kehendaki di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak menciptakan sesuatu kecuali hanyalah untuk kebaikan.
sedangkan keburukan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala menurut manusia adalah merupakan sesuatu kebaikan dengan bentuk hikmah di sebalik keburukan menurut setiap hamba.